Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Roziana binti Zailani dari SCK Huakong. Tajuk kajian tindakan saya pada tahun ini ialah pelaksanaan program solatku dalam memantapkan amali solat murid tahun 2. Okey, isu yang ingin saya kemukakan berdasarkan pengajaran dan pembelajaran yang dilakukan pada tahun ini yang ingin saya lakukan intervensi ialah berkaitan dengan kemerosotan pencapaian amali solat 5 orang murid tahun 2 dari segi pelakuan solat semasa bulan Februari tahun 2021. Okey, berdasarkan isu ini saya membuat beberapa pemerhatian. Mengapa kemerosotan ini berlaku adalah disebabkan yang pertama, kem bestari solat tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020 menyebabkan murid tidak terbiasa melakukan pelakuan solat yang telah diajar pada tahun 1 tersebut. Yang kedua, penilaian penuh dari segi pelakuan solat belum dilakukan lagi bagi murid tahun 2 pada tahun ini. Dan seterusnya, yang ketiga, murid tidak tahu melakukan pelakuan solat dengan tepat disebabkan penilaian dan kem bestari solat atau KBS tidak dapat dilaksanakan. Namun, laporan pencapaian keseluruhan pada tahun lepas menunjukkan bahawa 100% murid dapat menguasai pelakuan tersebut. Namun begitu, apabila ditanya pada tahun ini, iaitu semasa dilakukan penilaian amali solat pada bulan Februari pada tahun ini, murid hanya berjaya melakukan pelakuan sujud sahaja. Namun, pelakuan lain tidak berjaya dilakukan. Seperti mana yang kita lihat dalam gambar ini menunjukkan murid tahu melakukan berdiri ketika Al-Fatihah. Namun caranya salah iaitu tangan kiri di atas tangan kanan. Sepatutnya tangan kanan di atas tangan kiri. Dan dapat diperhatikan cara mereka duduk antara dua sujud terdapat kesilapan dari segi susunan kakinya. Okey, seterusnya, berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, saya membuat beberapa refleksi iaitu berdasarkan pemerhatian yang pertama, kem bestari solat tidak dapat dilaksanakan pada tahun 2020. Mengapa tidak dapat dilaksanakan? Kerana sepatutnya KBS dilakukan secara bersemuka. Namun pada tahun lepas tidak dapat dilaksanakan seperti tahun-tahun sebelumnya. Menyebabkan saya beranggapan bahawa saya sempat melakukannya pada tahun lepas, tapi sebenarnya tidak sempat kerana sesi bersemuka tidak dapat dilaksanakan. Okey, apakah kepentingan KBS atau kem bestari solat kepada pelakuan solat murid? Okey, KBS ni dia dapat membantu saya mengajar murid melakukan solat dengan betul dan tepat. Dan saya perlu membuat penilaian kepada murid semasa kem bestari solat ini. Dan penilaian tersebut perlu dilaporkan 3 kali setahun dan penilaian tersebut merupakan sasaran kerja yang perlu saya capai pada tahun tersebut. Okey, bagaimanakah saya memastikan objektif KBS ini dapat dicapai pada tahun ini? Iaitu saya perlu lakukannya secara maya. Dan bilakah penilaian KBS perlu dilaksanakan? Saya perlu selitkan penilaian KBS ini semasa sesi PDPR kerana kesemua murid ini dapat memberi respon yang baik semasa PDPR. Okay, seterusnya, penilaian penuh dari segi pelakuan solat belum dilakukan bagi murid tahun 2. Okey, berdasarkan pemerhatian ini, saya membuat refleksi. Okay, bagaimanakah penilaian sebenar perlu dilakukan? Iaitu penilaian sebenar itu sepatutnya ditunjuk cara. Iaitu tunjuk cara, lepas tu murid lakukan. Dan guru perlu memastikan pelakuan murid tersebut betul. Dan guru mencatat penguasaan murid tersebut. Okay, jadi apakah cabaran penilaian tidak dapat dilakukan secara Google Meet? Kerana hanya 1/5 orang murid sahaja yang boleh melakukan sesi Google Meet secara lancar. Namun selebihnya tidak dapat dilaksanakan kerana talian atau capaian internet yang kurang memuaskan di kawasan tersebut. Seterusnya, adakah cadangan penilaian secara Google Meet dapat dilakukan? Jawapannya tidak sesuai. Dan mengapakah penilaian sukar dilakukan pada ketika Google Meet? Kerana ramai murid tidak dapat hadir semasa sesi Google Meet dan Google Meet tersebut berjalan dengan tidak lancar. Okay, seterusnya, yang ketiga pemerhatian saya ialah murid tidak tahu melakukan pelakuan solat dengan tepat. Okey, bilakah sepatutnya murid mencapai objektif tersebut iaitu melakukan pelakuan solat dengan tepat iaitu semasa di tahun 1? Okey, mengapakah murid tidak dapat melakukannya dengan tepat? Kerana murid terlupa.
dan tidak dapat melihat perlakuan sebenar guru. Jika dibandingkan dengan semasa sesi bersemuka, murid boleh lakukannya dengan baik. Dan guru sering memperingatkan murid cara perlakuan yang betul. Namun apabila sesi bersemuka tidak dapat dilakukan, jadi murid ini mengalami masalah yang telah saya sebutkan tadi. Apakah perlakuan yang murid tidak dapat lakukan dengan betul? Iaitu berdiri betul, takbiratul ihram, rukuk, iktidal, sujud dan duduk antara dua sujud. Dan bagaimanakah guru memastikan perlakuan solat murid dilakukan dengan tepat pada kali ini? Dengan melihat perlakuan murid tersebut. Iaitu murid akan mengambil gambar perlakuan solat mereka dan guru akan memberi komen sehingga perlakuan tersebut betul dan tepat. Seterusnya, berdasarkan pemerhatian dan refleksi yang dilakukan, saya telah merancang intervensi yang ingin dilakukan, iaitu dengan berobjektifkan objektif umum, murid tahun 2 boleh melakukan perlakuan solat dengan betul. Dengan objektif khususnya, yang pertama, mengetahui perlakuan solat yang betul. Yang kedua, murid boleh melaksanakan perlakuan solat dengan betul. Dan yang ketiga, murid boleh menambah baik kualiti perlakuan solat mereka. Yang pertama, dia tahu. Yang kedua, dia boleh buat. Yang ketiga, secara berkualiti. Intervensinya ialah kaedahnya murid akan tunjuk cara melalui gambar. Guru akan tunjuk cara melalui gambar. Murid akan melakukan perlakuan solat melalui gambar yang ditunjuk oleh guru dan murid akan mengambil gambar perlakuan mereka. Dan guru akan memberi cadangan penambahbaikan dan murid akan melakukan semula perlakuan solat tersebut sehingga betul dan berkualiti. Jadi indikatornya ialah memerlukan borang pemerhatian, gambar dan dokumen. Seterusnya, ini adalah cara saya lakukan intervensi iaitu melalui aplikasi WhatsApp, iaitu guru akan membuat sedikit arahan dan gambar perlakuan. Semasa saya melaksanakan intervensi ini di dalam aplikasi WhatsApp, saya mendapati murid mudah menerima arahan tersebut dan murid juga dapat melakukan arahan tersebut dengan baik. Dan murid boleh melakukan penambahbaikan perlakuan jika guru membetulkan perlakuan tersebut dan meminta murid membuat pembetulan. Dan seterusnya, murid boleh melakukan semula secara berkualiti. Ini merupakan sasaran kajian saya iaitu 5 orang murid tahun 2, tempohnya sebulan sepanjang bulan Mei, di mana melalui aplikasi WhatsApp dan bagaimana melalui program solatku. Jadi cara-cara murid melakukannya adalah seperti ini, iaitu pertama, melakukan perlakuan solat. Murid akan mengambil gambar, hantar gambar tersebut, guru akan komen. Dan jika betul, murid akan tampal gambar tersebut pada buku solatku. Tetapi jika salah, murid kena melakukan semula kitaran ini sehingga betul. Seterusnya, daripada intervensi yang dilakukan, saya membuat pemerhatian semula perlakuan solat murid. Jika dilihat pada bulan Feb, sujud sahaja yang boleh dilakukan. Namun apabila dilakukan pada bulan Mei, murid boleh melakukan kelima-lima perkara tersebut. Iaitu ini murid pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Dan ini perlakuan solatnya. Menunjukkan semua murid dapat melakukannya. 1 ini menunjukkan boleh, 0 menunjukkan tidak. Jadi kelima-lima murid ini boleh melakukan perlakuan tersebut dengan betul. Jadi objektif pertama, mengetahui perlakuan solat yang betul telah dikuasai oleh murid. Seterusnya, pemerhatian semula melalui perlakuan solat murid. Jadi apabila diberi arahan melalui aplikasi WhatsApp, murid melakukannya beberapa kali percubaan, iaitu kebanyakannya pada percubaan yang pertama murid akan gagal melakukannya dengan betul, tetapi apabila percubaan kedua, ketiga, murid dah dapat melakukan perlakuan tersebut dengan baik dan betul. Di sini ini adalah murid 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, ini percubaan. Menunjukkan percubaan pertama murid belum dapat lakukan. Percubaan kedua ada 3 orang murid boleh lakukan dan apabila percubaan ketiga sahaja,
Okey, kedua-dua murid yang tidak dapat lakukan tadi dapat lakukannya. Jadi keseluruhan murid, 5 orang murid ini dapat melakukan takbiratul ihram dengan betul. Begitu juga dengan pelakuan-pelakuan yang lain menunjukkan pelakuan kali ketiga, percubaan kali ketiga murid dapat lakukannya. Jadi keseluruhan murid, kelima-lima murid ini dapat melakukan solat tersebut dengan betul. Jadi objektif kedua, melaksanakan pelakuan solat dengan betul menunjukkan kelima-lima murid ini dapat laksanakannya. Dan seterusnya pelakuan solat murid secara berkualiti, iaitu berkualiti ni maksudnya mengikut sunnah. Kalau pelakuan solat ni maksudnya sah. Murid itu kalau dia lakukan cara tersebut, solat tersebut sah. Tapi pelakuan secara kualiti ini menepati sunnah. Okey. Jadi peserta ini 1 hingga 5 menunjukkan bahawa keseluruhan murid dapat melakukannya secara berkualiti kecuali murid pertama dia tidak dapat melakukan duduk tahiyat awal dan duduk tahiyat akhir dengan berkualiti. Manakala murid-murid lain pula boleh melakukannya secara berkualiti. Jadi menunjukkan objektif ketiga, menambah baik kualiti pelakuan solat murid. Ya, murid boleh menambah baik kualiti pelakuan solat mereka walaupun terdapat seorang murid tidak dapat lakukan duduk tahiyat awal dan tahiyat akhir dengan betul secara berkualiti. Okey, jadi di sini saya refleksi semula intervensi yang saya lakukan. Okey, ada 2 skop, iaitu pertama dari segi kualiti solat murid dan yang kedua dari segi murid tersebut belum dapat menyiapkan buku solatku. Okey, sepatutnya di akhir pembelajaran murid boleh menyiapkan buku solatku, namun murid tidak dapat melaksanakannya. Okey, jadi refleksi saya, kualiti solat murid adakah telah mencapai objektif? Ya, sekurang-kurangnya murid daripada tidak tahu kepada tahu. Yang tahu akan lebih sempurna. Okey, bagaimanakah untuk memastikan murid benar-benar tahu tanpa bantuan ibu bapa atau penjaga semasa penilaian? Jika terdapat bantuan ibu bapa, penjaga, sebenarnya itu adalah lebih baik kerana dia boleh meningkatkan lagi pencapaian murid tersebut supaya boleh melakukannya, iaitu melakukan pelakuan solat tersebut dengan sempurna. Okay, mengapakah murid gagal melakukan pelakuan yang berkualiti? Kerana murid tersebut tidak biasa melakukan pelakuan tersebut dengan betul. Kerana murid baru sahaja tahun 2. Mereka biasa melakukan solat tapi dengan betul itu kurang biasa kerana tidak dilaksanakan di sekolah dengan pemantauan guru contohnya. Okey, apakah cadangan tindakan selanjutnya? Okey, antaranya kalau berlaku lagi sesi PDPR, guru boleh menunjukkan video tata cara pelakuan. Jika tidak, bersemuka dapat dilakukan, jadi guru sendiri akan tunjuk cara seperti tahun-tahun sebelum ini. Okey, yang kedua, murid tahun 2 belum dapat menyiapkan buku solatku. Mengapa? Kerana kurang peralatan di rumah. Okey, apakah peralatan yang sukar bagi murid untuk sediakan? Contohnya seperti printer, kertas, gunting, gam dan pensel. Dan adakah penyiapan buku tersebut penting? Ya, sebagai eviden murid pernah melakukan pelakuan tersebut dan boleh memantapkan ingatan murid pada masa akan datang. Dan apakah cadangan tindakan selanjutnya? Guru akan membantu murid untuk menyiapkan guru apabila pembukaan sekolah kelak, iaitu semasa sesi bersemuka dapat dilakukan. Jadi itu sahaja sepanjang intervensi yang saya lakukan untuk kajian tindakan saya. Okey, itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.